Cik, saya ternampak someone pengsan atas rooftop parking dekat pejabat saya ni, Cik. Saya tak boleh nak check dia. Cik tolong cepat sikit boleh tak? Saya rasa dia jatuh dari tingkat atas ni. Ya Allah, macam mana dia jatuh ni, ya Allah. Tenang, Cik. Terus saya dapatkan alamat kejadian. Saya dekat jalan. Cepat sikit ya, Cik. Parking problem to say that the yard but down with the background. Apa yang berlaku sebentar tadi adalah salah satu contoh di tempat kejadian di mana teknologi drone digunakan sebagai first responder. Lebih-lebih lagi di kawasan yang agak sukar untuk dimasuki seperti di bahagian rooftop bangunan atau di kawasan hutan. Ditambah pula dengan teknologi analitik video bagi membantu untuk mengenal pasti secara tepat gambaran subjek dan juga lokasi subjek. Topik kita pada kali ini ialah keupayaan analitik video dengan drone sebagai first responder. Dan untuk mengetahui lebih lanjut 4 ciri yang saya rasa sangat penting dan perlu ada pada drone untuk bertindak sebagai first responder, sila bersama dengan saya hingga akhir video ini dalam segmen 3K, iaitu kenal, kupas dan kaji topik ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Zaharuddin Darus, merupakan juru analisa kanan forensik digital dalam Cybersecurity Malaysia. Tujuan segmen 3K ini adalah bagi kami di Cybersecurity Malaysia untuk berkongsi pengalaman dan juga mungkin pendapat kami dari segi penggunaan teknologi terkini dan bagaimana ia dapat diletakkan atau diaplikasikan dalam membantu dunia cyber forensik. Segmen ini akan merungkai 3 aspek. Yang pertama, kenal, untuk mengetahui secara dasar berkenaan dengan topik yang akan dikongsi. Yang kedua, kupas, lebih kepada persoalan bagaimana dan juga kita akan kongsi case study ataupun use case yang sedia ada. Dan yang ketiga adalah kaji, di mana kita akan menggunakan aplikasi sedia ada dan juga contoh prototipe yang kami bangunkan dalam makmal kami sendiri, iaitu Reka Lab. Sama ada anda adalah cybersecurity practitioner, pengajar, pelajar ataupun sesiapa sahaja, melalui segmen 3K ini, kami sememangnya ingin menjentik minda dan pemikiran anda untuk sama-sama kita memahami, mengamati dan menghayati bahawa segala penggunaan teknologi yang semakin pintar ini akan lebih berkesan, lebih efektif serta lebih mantap sekiranya ada intervensi daripada kesedaran manusia. Dengan ini, kita mulakan segmen ini dengan kenal topik pada video ini. Okey, baik. Terdapat 3 keyword penting dalam topik ini, iaitu yang pertama first responder, drone dan juga analitik video. Kita kenal dulu apa itu first responder. Secara ringkasnya, first responder adalah seseorang atau kumpulan manusia yang pertama tiba di lokasi kejadian di mana berlaku sesuatu kecemasan. Seperti di awal video tadi, di mana terdapat aduan ke atas sesuatu perkara yang memerlukan bantuan. Selalunya dan semestinya, first responder haruslah terdiri daripada seseorang yang terlatih dalam bidang tersebut. Contoh first responder adalah polis, bomber, kumpulan paramedik, askar dan juga yang lain-lain. Kami juga di Cybersecurity Malaysia berfungsi sebagai first responder bagi hal-hal yang berkaitan dengan forensik cyber. Kemudian kita kenal apa itu drone. Drone atau dikenali sebagai UAV, Unmanned Aerial Vehicle, merupakan satu kenderaan tanpa kru atau manusia yang terbang di udara secara kawalan jauh atau dengan sendirinya yang memiliki sifat seperti robot. Terdapat juga teknologi yang seumpama dengan drone atau UAV, iaitu UGV, Unmanned Ground Vehicle, kenderaan tanpa kru di darat, USV, Unmanned Surface Vehicle,
iaitu kenderaan tanpa kru di atas air, dan UUV, Unmanned Underwater Vehicle, iaitu kenderaan tanpa kru di dalam air. Kesemua UAV, UGV, USV dan UUV ini boleh mempunyai satu ciri yang sama, iaitu autonomous, di mana pergerakan serta kawalannya berfungsi dengan bantuan manusia secara minima atau tiada langsung. Ia bertindak secara dinamik berdasarkan input daripada persekitaran yang diterima dan diproses dengan bantuan teknologi kepintaran buatan ataupun artificial intelligence. Drone pula boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu fixed wing, single rotor atau multi rotors. Di mana dalam topik kita pada video ini, kita hanya akan fokus pada drone kategori multi rotors. Sekarang, kita kenal pula apa itu analitik video. Ia merupakan satu teknologi yang memproses video digital menggunakan kaedah algoritma tertentu untuk menghasilkan fungsi yang berkaitan dengan security. Kaedah algoritma yang dimaksudkan merangkumi 3 jenis, iaitu Fixed Algorithm Analytics, AI Learning Algorithm dan juga Facial Recognition System. Untuk Fixed Algorithm Analytics, ia direka untuk mencapai objektif, iaitu mengesan behavior yang spesifik. Antara contohnya seperti line crossing, people counting, leaving or picking up an object, loitering dan seumpama dengannya. Bagi AI learning algorithm pula, ia berfungsi dengan pengumpulan data terhadap sesuatu scene bagi beberapa ketika dan masa. Sistem akan belajar dan register perkara-perkara yang normal sepanjang masa ini, dan selepas itulah di mana sistem ini mampu mengesan perkara-perkara di mana terdapat beberapa pattern yang tidak sama dengan apa yang dipelajari, dan sistem akan mula mengeluarkan amaran mengatakan perkara tersebut adalah suspicious ataupun behavior yang tidak normal. Contohnya seperti memanjat dinding atau pagar, memasuki kawasan larangan dan yang seumpama dengannya. Bagi facial recognition system, ia adalah untuk mengesan identiti seseorang melalui ciri-ciri muka yang telah dipelajari oleh sistem dan disimpan di dalam pangkalan data. Sekiranya muka tidak wujud dalam pangkalan data, maka rekod baru perlu didaftar bagi muka tersebut di dalam pangkalan data. Okey, kita telah selesai kenal 3 keyword utama pada topik ini, dan sekarang kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu kita kupas topik ini. Adakah anda memiliki drone atau pernahkah anda menerbangkan sebuah drone? Sekiranya ya, apakah tujuannya? Hobi, penyelidikan atau penggambaran? Bagaimana pula AI melalui analitik video dapat membantu teknologi drone supaya memiliki sifat seperti robot? Dan bagaimana pula gabungan teknologi drone dan aplikasi analitik video dapat meningkatkan keupayaan manusia dari segi pemprosesan maklumat? Adakah anda bersetuju bahawa sekiranya saya mengatakan gabungan teknologi drone dan aplikasi analitik video, ianya mampu menggerakkan drone tersebut bertindak sebagai first responder? Dan akhir sekali, apakah ciri-ciri penting bagi sesebuah drone supaya ia boleh bertindak sebagai first responder? Antara perkembangan terkini teknologi drone dan analitik video adalah, yang pertama, kepada penggemar drone di luar sana, DJI ataupun Dajiang Innovation telah mengeluarkan beberapa drone sebelum ini yang mempunyai kamera dengan resolusi 4K. Antaranya Mavic Air 2 dan juga Mini 2. Okey, baik. Drone kini semakin menjadi pilihan ramai, dan juga yang paling penting adalah fungsi-fungsi quick shot yang sangat menarik. DJI juga telah memperkenalkan FPV drone baru-baru ini, dan ia merupakan satu lagi inovasi dalam dunia FPV, di mana ia telah mengubah pengalaman pengendalian drone FPV melalui digital video transmitter versi 2
malah kepada fotografer juga, di mana anda boleh merekod dan mengambil gambar dari sudut yang hampir mustahil seperti ini. Ini dan ini juga. Pada tahun ini 2021, rujukan daripada website Bloomberg, Google telah memohon kebenaran daripada US Federal Aviation Administration untuk kajiannya bagi penggunaan drone bagi memantau dan mengawal kebakaran. Cadangan drone yang digunakan adalah daripada Homeland Surveillance and Electronics, yang mana ia bertujuan untuk aplikasi agriculture dan direka bentuk bagi penyemburan chemicals ke atas tanaman. Merujuk kepada The Aerial Firefighting Magazine, salah seorang drone pilot berpendapat bahawa latest teknologi iaitu drone mampu untuk membantu dari segi meningkatkan keupayaan firefighter dalam mengatasi kebakaran secara efisien pada waktu malam atau keadaan di mana kadar visibility yang sangat rendah. Penggunaan drone dengan teknologi infrared mampu untuk memasuki ruang yang diliputi asap tebal, hasil kebakaran, dan akan meningkatkan kapasiti dalam usaha untuk menyelamatkan mangsa dan juga mengurangkan kerosakan aset. Yang ketiga, merujuk kepada nst.com.my, pada tahun 2020, teknologi drone digunakan bagi memantau serta mengira simpanan stok. Penggunaan drone mampu untuk mengatasi isu masa dan juga risiko keselamatan pekerja. Malah, dengan penggunaan teknologi drone ini, ia juga mampu untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Artikel daripada Drone Life, ia menyatakan satu working group akan diperkenalkan bagi inisiatif drone sebagai first responder. Tujuan working group ini adalah untuk membantu pihak berkuasa dalam menangani isu keselamatan awam. Drone ini dihantar terlebih dahulu untuk melakukan pantauan ke atas situasi kritikal sebelum pengerahan pihak berkuasa dilakukan supaya ia lebih efisien. Kelima, beberapa kajian secara ilmiah dan saintifik telah dilakukan oleh pihak akademia ke atas penggunaan drone sebagai alat bantuan dalam keselamatan security. Sebagai contoh, untuk mengesan objek dari jarak yang jauh. Dua contoh use case yang akan dibincangkan ialah, yang pertama, penggunaan drone bagi membantu mengawal keselamatan sempadan perairan negara, dan yang kedua, penggunaan drone bagi membantu menangani rusuhan di tempat awam. Okay, baik, bagi use case yang pertama, saya akan buat lakaran di atas whiteboard. Bagi use case yang pertama, drone akan dilepaskan untuk memantau kawasan perairan. Ini adalah pusat kawalan drone. Drone ini akan bergerak mengikut laluan GPS yang telah ditetapkan, dan sekiranya drone mengesan satu objek daripada jauh dan identify objek ini adalah bentuk kapal, ia akan menghantar maklumat ke pusat kawalan yang mengandungi lokasi semasa objek tersebut. Seterusnya, pihak berkuasa akan mengerahkan aset untuk memulakan siasatan. So, ini boleh menjimatkan masa dan kos pihak berkuasa. Okey, bagi use case yang kedua pula, let's say maklumat rusuhan awam diterima oleh pihak berkuasa menerusi aduan. Sebelum aset-aset pihak berkuasa dikerahkan, antara maklumat yang penting untuk mereka ketahui adalah berapa ramai atau juga berapa besar kelompok rusuhan tersebut, supaya ia dapat membantu keputusan pihak berkuasa untuk mengerahkan aset-aset mereka. Sebagai contoh, di jalanan
ini adalah kelompok perusuh. Ini adalah kelompok manusia lah, perusuh. Let's say ini adalah pusat kawalan bergerak. Ia akan lancarkan drone. Kemudian drone akan mengambil maklumat dari jarak jauh, memproses maklumat tersebut. Seterusnya pihak berkuasa akan dapat tentukan ataupun akan dapat kerahkan aset di tempat yang sepatutnya supaya keadaan lebih terkawal, efisien, dan yang paling penting mungkin ia akan mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Okey, baik. Berdasarkan kupasan yang telah dibuat, saya berpendapat teknologi drone mampu bertindak sebagai first responder. Dan untuk lebih efisien, ia haruslah bergabung dengan teknologi AI menerusi analitik video dan sekurang-kurangnya memiliki 4 ciri yang penting, iaitu automated, autonomous, aggregation dan augmentation. Automated berfungsi mengikut beberapa parameter yang telah ditetapkan dan mempunyai tujuan yang terhad seperti pergerakan mengikut maklumat GPS yang telah ditetapkan. Autonomous bersifat seperti robot di mana ia mempunyai kemampuan untuk memproses maklumat persekitaran yang berubah-ubah ataupun bersifat dinamik seperti obstacle avoidance. Manakala aggregation satu proses pengumpulan dan pemprosesan data sehingga menjadi satu atau beberapa kluster maklumat yang akan digunakan bagi tujuan analisa seperti melakukan kerja-kerja pemetaan kawasan hutan. Dan akhir sekali, augmentation merupakan satu proses yang dapat meningkatkan kapasiti atau keupayaan manusia seperti meningkatkan kadar kejelasan visual pada waktu malam. Seterusnya, kita ke bahagian ketiga, iaitu kaji topik ini. Dalam bahagian kaji ini, kita akan cuba demo 4 ciri yang akan melengkapkan drone ni sebagai first responder, iaitu automated, autonomous, aggregation, augmentation, menggunakan equipment yang kami sedia ada, iaitu multi-rotors drone, merupakan produk daripada DJI Mavic Air 2. Multi-rotor maksudnya ada 4 propeller, dan kita akan cuba integrate input daripada kamera dengan sistem prototype yang kami bangunkan daripada open source. Okey, saya akan buat satu lakaran mudah sebuah drone sebagai first responder yang menepati 4 ciri awal tadi, iaitu automated, automation, aggregation dan augmentation. Okey, ini adalah badan drone. Ia ada bersifat multi-rotors, ada 4 propeller, 4 arm memegang setiap propeller. Okey. Dalam badan drone ini haruslah mempunyai flight controller, power distribution, 4 electronic speed controller, ataupun ada juga yang 4 dalam 1 electronic speed controller. Sudah semestinya propeller 4. Dan yang bersambung dengan flight controller adalah sensor. Sensor untuk merakam image kamera, sensor yang digunakan untuk obstacle avoidance, berada di, kalau seperti Mavic Air, ada di depan, ada di belakang dan juga ada di bawah. Tapi yang di depan dan di belakang ni mostly digunakan untuk obstacle avoidance.
Dan juga ada beberapa komponen yang menjadikan ia lebih automated dan autonomous, iaitu GPS dan juga IMU, Inertia Measurement Unit. Okey, IMU berfungsi sebagai alat pengumpulan data pergerakan yang merangkumi dua sensor. Yang pertama, accelerator, bagi mengukur kadar velocity dan acceleration. Yang kedua, gyroscope, bagi mengukur kadar rotasi dan mengekalkan kestabilan drone tersebut. Dan IMU juga digunakan sebagai suplemen kepada GPS. Okey, bagi sensor-sensor lain seperti kamera, mungkin ada kamera di bawah juga, dan juga barometer, pressure serta ultrasonic bagi mengukur ketinggian drone ataupun altitude drone. Lepas ni kita akan jalankan demo ke atas 4 ciri drone sebagai first responder, iaitu automated menggunakan GPS yang ada pada drone, autonomous menggunakan active tracking dan obstacle avoidance yang ada pada drone ini juga, aggregation, kita akan deploy prototype label detection daripada makmal kami iaitu Recolab, dan akhir sekali augmentation, kita akan deploy facial detection and recognition system dari prototype daripada makmal kami Recolab juga. Dan kedua-dua prototype ini adalah daripada open source.
Sebagai penutup, apa yang boleh disimpulkan adalah drone dan AI merupakan antara emerging teknologi yang disenaraikan beberapa tahun lepas oleh firma-firma yang terlibat dalam kajian global serta advisory dalam perkembangan teknologi semasa. Sejak tahun lepas, keadaan yang tidak dijangka berlaku iaitu pandemik COVID-19 melanda satu dunia dan ia telah merubah trend teknologi pada tahun ini iaitu 2021 yang mana ia merangkumi 3 aspek: people centricity, location independence dan resilience during volatility. Untuk maklumat selanjutnya boleh rujuk kepada Gartner. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi drone dan AI masih lagi penting dan akan memberi kesan positif dari segi komersial serta perundangan kepada masyarakat secara umumnya dan kepada pihak berkuasa secara khususnya pada masa kini dan juga masa hadapan. Selain itu, ia juga menyumbang kepada teknologi hijau, membantu dalam penjimatan kos, tenaga serta masa. Akhir sekali, setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Setiap teknologi baru yang diperkenalkan pasti perlu perubahan, penambahan ke atas polisi sedia ada serta pembangunan polisi baru. Begitu juga dengan pengumpulan data daripada drone yang pasti akan menyentuh isu hak privasi masyarakat. Terima kasih buat anda yang mengikuti video ini hingga akhir dan semoga kita dapat manfaat daripada perkongsian ini. Moga jumpa lagi. Salam dari saya, Zaharuddin Darus.